syarat untuk ibadah ni mesti ada dua perkara, raja dan khauf. Takut dan harap. Takut tak diterima, harap-harap terimalah amalan kami. Kita azan dulu macam mana insya-Allah? Azan dulu. Muazzin ni tak terus. Terus Ustaz. Terus dah. Jadi nak abang sikit tuan-tuan untuk peringatan diri saya. Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Imam Malik kata siapa yang beramal dengan fiqh tak campur dengan tasawuf, dia fasik. Berdosa tak orang fasik? Dosa tak orang fasik? Dosa, bukan aku sebut, Imam Malik sebut. Berapa ramai yang beramal fiqh tak campur dengan tasawuf hari ini? Ini peringatan untuk saya ni. Yang kedua, siapa yang beramal dengan tasawuf tak masuk ikut cara fiqh pula, tak amal dengan ikut hukum fiqh, dia zindik. Imam Malik kata begitu. Zindik ni apa? Juga terkeluar daripada Islam. Berdosa atau tidak? Berdosa. Pakai syariat tolak tasawuf tak boleh tuan-tuan. Pakai tasawuf saja tolak syariat pun sama juga. Gohit gostan dia tuan-tuan. So jangan ghaflah kepala dungga, ghaflah kepala jingga, nak berhujah makna kata yang aku ni pakai tasawuf saja, syariat aku tolak. Jangan tuan-tuan. Jangan menyesatkan orang. Dan jangan pula ada orang yang kata aku duk pakai syariat je, tasawuf ni tak perlu. Jangan. Sebab Nabi tak ajak lagu tu. Para alim ulama pun bahas bahawasanya pensyariatan itu perlu, tetapi kena balut dengan tasawuf baru dapat sampai hakikat as-salah. Sebab itu tuan-tuan perempuan, dalam sejarah Islam dari dulu lagi ada golongan batiniah. Dari dulu lagi, bukanlah ni je berceramuk dengan ajaran-ajaran macam-macam ni. Taiping ni telah lah tuan-tuan, pun ada juga. Tempat kami di sana pun ada juga. Di Kuala Lumpur ada juga. Di mana-mana ada ajaran sesat ni tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Dan kita tak tuduh orang sesat. Itu kerja majlis fatwa lah. Nak melabelkan orang tu sesat tak sesat. Ada juga yang macam nampak macam sesat, tapi tak nak buat apa-apa. Itu tanggungjawab masing-masing. Tapi yang kita faham mengikut naluri apa yang kita belajar. Dan kita belajar bahawasanya dalam sejarah memang golongan ni dari dulu depa dok guna pakai muslimin muslimat rahimakumullah as-salatu lidzikri, sama aja. Tapi ini golongan batiniah yang menggunakan syariat dan tasawuf. Siapa yang menggabungkan dalam amalannya, yakni fiqh dan tasawuf, sampailah dia kepada hakikat ibadah itu. Tuan-tuan, solat ada zahir, ada batin, makcik oi. Satu ketika Nabi SAW nampak seorang sahabat tengah bersolat. Tengah-tengah bersolat, dia nampak seorang sahabat. Nabi nampak seorang sahabat ni buat apa? Ini penting jemaah ni tuan-tuan. Kalau kita pakat semayang seorang-seorang, kira betul ke kita je kat rumah tu. Walaupun ada hadis yang menyatakan bahawasanya solat di Masjidil Haram 100,000 pahalanya untuk satu waktu. Ulang balik. Solat di Masjidil Haram, dalam hadis tu Nabi susun begini. Nabi kata, solat di masjidku ini menyamai pahalanya 1,000 berbanding solat di tempat lain, illa kecuali Masjidil Haram. Itu Nabi sebut begitu. Maknanya solat di Masjid Nabawi, kata Nabi, Masjid Nabawi, Kubah Hijau tu, solat di persekitaran itu 1,000 darjat pahalanya. Satu waktu, bukan satu rakaat. Satu waktu 1,000 pahala. Masjidil Haram 100,000 pahala. Maknanya tuan-tuan dan puan, kalau kita semayang solat zuhur di Pengkalan Aur, nak menyamai satu waktu solat zuhur di Masjid Nabawi, kita kena buat berapa rakaat di Masjid Pengkalan Aur? Sebab Masjid Nabi satu waktu 1,000. Sini satu orang satu, kalau jemaah 27 atau 25, ada hadis kata gitu.
Tapi maknanya kita kena buat banyak lah. Itu rahmat Allah kepada barakahnya kepada Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Baru ni kita buat kursus umrah di Melaka. Ada satu Pak Haji tu dia tak boleh bangun, dia duduk je. Saya Ustaz nak tanya Ustaz. Habis kalau 100,000 tu kita buat 100,000 tu maknanya dia kata macam mana soalan dia hari tu? Dia kata kalau balik tu maknanya kira gandaan ada beza apa tak? Ada beza tak? Memang ada beza lah sebab beza daripada tempat tu. Tempat di sana tu Nabi isytihar 1,000 pahala pada satu rakaat. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram 100,000 rakaat, satu waktu. Jadi kalau hang balik sini balik macam biasa balik lah. Tapi tidak akan tertolak kalau Allah terima ibadah kita di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tak akan tertolak. Dah tertulis dah begitu. Tapi jangan pula kau kelit pula sampai di taping ni. Alah cantik dah hari ni satu waktu 100,000. Aku duduk di Mekah itu sebulan 5 waktu nak kali semua. Berjuta dah ni pahala aku ni. Balik ni tak apa, pergi karaoke pergi disco dulu sikit tak apalah. Kalau kena pun banyak lagi belen. ada congak lagu tu, ada ikut kepala otak dia. Dia bukan padang lagu tu. Ini semua rahmat Allah Syekh. Maknanya tuan-tuan perempuan, Nabi nampak. Itu penting. Maksud saya tadi tu nak cerita pasal berjemaah. Dan kalau solat di Masjidil Haram 100,000 satu rakaat. Kalau solat di Masjid Nabawi 1,000 satu rakaat. Kita siapa yang boleh sanggup hari-hari nak pergi sana? Tak boleh. Kan? Kita rakyat Malaysia ni mungkin terpilih, pergilah. Ada yang dah terpilih dah. Tersadai pula dekat KLIA pasal coronavirus. Ini kata tetamu Allah ni tuan-tuan perempuan. Kita duk kata dalam jadual aku dah sampai kat Kaabah dah ni. Rupa-rupanya sampai depan KLIA je. Skrip tu Allah dah tulis dah, kita kena redha, sabar. Baca 5 benda. Pasrah, redha, sabar, ikhlas, baca hikmah. InsyaAllah selamat. Jadi tak jadi pergi Mekah pun tak apa, selamat. Kita redha. Jangan panjang cerita pula. Aku dah hebat dah. Travel agency ni memang teruk ni. Dia kata, jangan pergi salah-salahkan orang. Siapa yang tak nak pergi Mekah? Semua orang nak bawa pergi Mekah. Tapi kalau dah tersurat begitu, nak marah coronavirus, dia bukan nampak benda gaib. Kan? Benda gaib kita tak nampak. Allahu Akbar. Jadi, maksud saya, dah begitu banyak pahala di situ. Ada satu lagi solat, kata Nabi dalam hadis yang lain. Yang satu solat ini ialah apabila seseorang solat di rumah dia, dia berwuduk, dia bersolat dan dia ikhlas mata-mata kerana Allah. Syaratnya orang tak tahu. Dia mendirikan solat tu dekat rumah diam-diam tu, tengah-tengah malam buta tu, orang tak tahu. Yang orang solat macam ni lah infinity, tuan-tuan perempuan, pahala dia. Faham infinity? Tak ternilai. Allah yang bagi kat dia. Sebab Allah sayang kat dia. Orang tak tahu. Pergi umrah orang tahu. Macam mana tak tahu pergi seorang hantar satu beh? Semayang kat rumah seorang-seorang ada orang tahu? Tak tahu je. Ni malam ni saya nampak ni wajah-wajah cahaya ni. Yang jenis bangkit seorang-seorang ni. Seorang pun tak tahu. Mungkin juga yang tak main majlis malam ni, yang duduk kedai kopi, mungkin dia semayang malam, kita tak tahu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, apapun yang kita nak habaq, kita pastikan bila berjemaah ada kelebihan dia. Tu maksud saya. Apa dia? Nabi nampak orang solat tak betul. Masalahnya yang jadi golmal bila kita semayang seorang-seorang kat rumah, kalau kita ada ilmu tak apa. Ni takut guru kita ni main bisikan talbisul iblis ni. Kita kata kita betul. Lala kita masuk pergi semayang kat ruangan solat, dewan solat di masjid, baru tahu solat aku, ya Allah, jauh beza dengan orang lain. Tak betul ya rumah. Cara wuduk pun tak betul. Sebab itu dalam hadis ini Nabi nampak seorang sahabat bersolat. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan perempuan, sahabat itu kerja dia duk asyik mengaru ya. Duk main janggut. Perangai macam ni orang Saudi banyak buat. Orang Malaysia tak ada. Alhamdulillah. Betul? Tak percaya hampa tengok. Ini 2 bulan lagi ni live telekas malam TV Hijrah. RTM 1 Masjidil Haram live tarawih. Kita tengok
Orang Malaysia, Indonesia, orang Nusantara semayang, tenang tuan-tuan. Tenang. Tapi ada segelintir orang yang kononnya duduk di tanah haram ni, kita tengok muka-muka Arab semua, tapi semayang ni macam jalan, macam tak, macam kita tengok. Sukati dia lah. Nak garu, nak tarik orang apa semua sini, relax ya. Tak ada apa. Orang Malaysia tu, penuh khudu. Relax. Kan? Sebab itu kadang-kadang kita jangan tengok makmum, tengok Syekh Abdul Rahman Sudi semayang. Jangan tengok makmum semayang, makmum Arab tu semayang. Tengok Syekh Su'udu Syuri macam mana dia semayang. Tengok Sa'ad Al-Ghamidi semayang. Tengok Abdullah Ibn Matrud semayang. Tengok Ali Abdul Huzaifi semayang. Tengok Ali Jabir semayang. Tengok bagaimana imam-imam semayang. Tengok makmum, ni garu, sini garu. Imam tenang je. So, dia tak ada tergaru ada. Dia garu. Dia khusyuk kan? Dia baca aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Dia tumpu itu aja. Tak ada tergaru-garu Sudis. Alhamdulillahi Rabbil Syurim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tenang. Sebab itu Nabi nampak seorang sahabat tengah tergaru-garu situ, maka Nabi bersabda, "Lau khashi'a qalbuhu la khashi'at jawarihuhu." Nabi sebut pada sahabat yang lain, tengok sahabat kita tu semayang dalam tergaru-garu macam tu, Nabi kata apa? Kalau saudara kita yang bersolat itu khusyuk hatinya, la khashi'at jawarihuhu, nescaya seluruh anggotanya juga khusyuk. Tu dia. Dapat satu poin malam ni. Kalau ada satu sandul semayang, tergaru-garu lah, bergoncang-goncang, kita pegang dia, Syekh, Nabi pernah kata, kalau hati hang khusyuk, luaran hang juga khusyuk, tiba-tiba dia kata, dah aku nampak je luar kelang kabut, tapi dalam semboi. Tak terpakai tuan-tuan. Kalau ikut hadis ni tak terpakai. Pasal Nabi duk habaq dah, lau khashi'a qalbuhu la khashi'at jawarihuhu. Maknanya kalau kita solat khusyuk hatinya, kalau si musalli sedang solat itu khusyuk hatinya, maka khusyuklah anggota luar. Satu. Ada satu ketika tuan-tuan, sahabat datang pada Nabi mengeluh. Seorang lagi sahabat, "Ya Rasulullah, aku ni ya Rasulullah tak khusyuk dalam solat ya Rasulullah." Macam kita lah. Kita jumpa seorang abid, kita jumpa seorang arif billah, kita jumpa seorang murabbi, ustaz, tuan guru. Ana ni solat, tapi ana ni tak khusyuk. Kejap masuk, kejap keluar. Kejap masuk, kejap keluar. Ni lagu mana ni ustaz? Dia duduk tanya ustaz. Yang ni dia terus tanya Nabi. Subhanallah. Apa Nabi kata? Syekh, hang teruslah solat macam mana apa hang solat sekarang. Teruskan solat. Tu Nabi ajak macam tu tuan-tuan. Dia tak ada pula dia kata tuan-tuan puan, kalau macam tu hang tak payah solat lah. Hang relax dulu lah. Pasal apa? Nabi ni al-fatanah, sifat dia 4, antaranya fatanah. Fatanah ni apa? Bijaksana. Nabi tahu siapa mad'u dia. Nabi tahu siapa anak murid dia. Nabi tahu siapa yang nak didikan daripada dia. Nabi tengok orang ni, Nabi tahu dia keluh kesah pasal khusyuk tak sampai-sampai, tak jumpa-jumpa, tapi Nabi tetap kata, teruskan bersolat. Dia tak ada kata pula, berhenti bersolat. Tak guna hang solat. Tak ada. Hari ni ramai orang berani duk cakap, hang tak khusyuk solat, hang berhenti solat. Buat apa hang buang masa tongang-tonggik, buat apa? Ada orang buat lagu tu, Syekh. Mutakhir ni betul. Astaghfirullahalazim. Bukan nak kata siapa, tapi ada. Sedangkan Nabi kata, hang teruslah solat. Sebab Nabi fatanah, Nabi mengajar hikmah. Ada satu riwayat tuan-tuan,
Seorang pencuri nak masuk, ada dalam kitab tu kata Rabi'atul Adawiyah, masuk rumah wali, sufi wali pertama, wali wanita. Dia nak masuk mencuri, tuan-tuan perempuan. Apa dekat rumah wali ni apa yang ada? Mangkuk pun kosong, belanga pun kosong, apa pun tak ada. Dia pergi selongkak. Apa yang tak ada katanya. Kata orang Perak. Apa yang tak ada? Dua orang penyamun. Penyudahnya muslimin muslimat rahimakumullah. Apa dia buat? Rabi'atul Adawiyah. Sama ada Rabi'atul Adawiyah ataupun lain, wallahu alam. Tapi nak